Tiba-tiba ada seorang pakcik tegur saya dan pakcik tu terus tanya, "Are you Sunni or Syiah?" Dan masa saya macam terkejut lah. Kami masuklah ke dalam masjid, memang penuh dengan manusia dan rupa-rupanya kat dalam tu ada makam. Diorang ni berebut-rebut lah untuk nak pegang, cium dengan doa dekat makam tersebut lah. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, untuk episod kali ni saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama isteri mengembar ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Bukan ada satu je grup yang tengah buat perarakan tu. Sebenarnya ada grup yang berbeza-beza dan diorang buat chanting dengan lagu-lagu yang berbeza lah. Dekat kain rentang dia tu masing-masing ada tulis perkataan Fatimah. Tiba-tiba ada seorang pakcik tegur saya. Dia tanya, "Where you from?" Saya ceritalah saya datang daripada Malaysia. Dan pakcik tu terus tanya, "Are you Sunni or Syiah?" Dan masa saya macam terkejut lah. Tiba-tiba dia tanya pula ni kan. Saya ni dah risau dah bila orang tanya soalan Sunni or Syiah. Dan saya terus jawab, "I am Muslim." Dan pakcik tu cakap, Alhamdulillah. Dia peluk saya dan kita orang pun bersembang lah. Dan pakcik tu boleh cakap bahasa Inggeris. Dan masa saya tanyalah dengan pakcik ni festival apa sebenarnya kan? Pakcik tu cakap, ni bukan festival. Ni adalah seremoni untuk meratapi kematian Fatimah Az-Zahra, anak perempuan Nabi Muhammad SAW lah. Oh, patutlah ada tulisan Fatimah dekat dia punya banner tu kan. Rupa-rupanya hari ni adalah tarikh hari kematian Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, iaitu isteri kepada Sayyidina Ali. Dan kami decide untuk nak masuk ke masjid sama-samalah dengan Amirul dengan Aiman. Okey, jap. Boleh saya minta izin untuk bercakap dengan tuan-puan selama 30 saat? Pernah tak tuan-tuan dan puan terfikir, kalau esok kita dah tak ada, apa yang anak cucu kita akan ingat pasal kita? Ada tak buku yang dia boleh baca? Ada tak cerita yang diorang boleh ingat? Atau semua pengalaman hidup kita hilang macam tu je? Sedangkan kita pernah lalui macam-macam perkara. Susah, senang, jatuh, bangun. Tapi akhirnya semuanya menjadi memori yang tak sempat diwariskan. Sebab itulah saya tulis buku Tulis Sebelum Pergi, supaya orang biasa macam kita dapat meninggalkan sebuah warisan yang tak boleh dibeli dengan duit. Sebab satu hari nanti harta kita mungkin habis dibelanjakan, tapi cerita kita boleh terus hidup dari satu generasi ke satu generasi. Kalau tuan-puan nak baca buku ni sebelum buku ni diterbitkan, scan QR di skrin sekarang untuk download sampel percuma. Dan lihat sendiri macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mula menulis kisah hidup tuan-puan bermula hari ini. Download sekarang. Dan bila masuk je, kami nampak masa tu ada satu kawasan lapang yang sangat luas. Dia lebih kurang macam dataran dekat luar Masjid Nabawi dekat Madinah. Dan ada satu kawasan air pancut, itu orang ambil uduk dekat situ lah. Dan ada lagi kawasan-kawasan yang ada kapet dekat luar tu, mungkin untuk wanita yang tak solat, duduk dekat luar tu lah sementara tunggu keluarga dia masuk solat. Bila nak langkah masuk ke dalam masjid je, ada batu-batu dekat luar tu, iaitu batu-batu Karbala yang kita boleh ambil kalau nak solat lah. Dia sebenarnya untuk orang Syiah ni, dia solat menggunakan batu waktu dia bersujud nanti. Dia ibarat macam kita gunakan sejadah lah. Batu Karbala ni dia macam buah kerem lah, ataupun macam biskut. Dia diperbuat daripada tanah Karbala. Kalau ikut kepercayaan masyarakat Syiah ni, Karbala tu adalah tempat yang paling mulia dekat atas muka bumi. Karbala ni adalah sebuah kota yang terletak dekat Iraq, dan dia sangat bersejarah bagi masyarakat Syiah sebab dekat sanalah tempat Sayyidina Husain, iaitu cucu Rasulullah SAW, terbunuh. Dan masa tu saya, Amirul dengan Aiman,
kan, kita orang terus ambil uduk dan solat jamak Zuhur dan Asar secara berasingan lah. Sebab kita rasa janggal untuk nak solat berjemaah dekat masjid Syiah ni kan, sebab takut orang nampak kita ni sangat berbeza. Dan lepas solat, Amirul dia ajak kita orang untuk masuk ke dalam masjid untuk tengok apa benda yang ada kat dalam masjid dia. Dalam masjid tu memang sangat cantik lah. Semua angle disaluti emas lah. Saya tak pastilah emas betul ataupun tak, tapi dia punya hiasan dalam tu memang sangat cantik lah. Kami masuklah ke dalam masjid, memang penuh dengan manusia. Dan rupa-rupanya kat dalam tu ada makam, iaitu makam Imam Reza. Diorang ni berebut-rebut lah untuk nak pegang, cium dengan doa dekat makam tersebut lah. Dan saya nampak ramai yang meratap, yang cium pintu pagar makam tu, cium dinding dan sebagainya lah. Dan lepas beberapa minit ada kat situ, saya bagi signal dekat Amirul, kita keluar lah jom. Sebab saya tak tahan lah lama-lama kat dalam ni sebab terlalu ramai dengan manusia. Amirul dengan Aiman pun bersetuju lah untuk nak keluar. So kita orang dah tak boleh keluar balik jalan yang kami masuk tu, disebabkan dia akan melawan arah. So kami kena keluar dekat pintu yang berbeza lah. Sedar tak sedar kita orang dah duduk dekat masjid tu sampailah waktu senja. Dan masa tu saya cakap dengan Amirul Aiman, tak apalah kita solat maghrib dengan isyak dekat rumah lah. Janggal pula kita nak solat berjemaah dekat masjid diorang ni kan. Takut tak sama cara solatnya. Dan diorang bersetujulah. Okay, so sehingga di sini saja untuk episod kali ini. InsyaAllah saya akan sambung lagi untuk episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.